Tanaman yang tumbuh subur dan mekar ialah tanaman yang sentiasa dirawat dengan sepenuh hati. Tanaman yang tumbuh elok dan cantik ialah tanaman yang sentiasa diberikan air dan baca secukupnya. Sebagaimana tanaman, begitulah juga hafalan. Jika kau ingin hafalan yang telah kau tanam di dalam hati tumbuh dengan mekar dan cantik, maka rawatlah hafalanmu dengan sebaiknya. Rawatlah hafalanmu dengan sepenuh hati, agar suatu hari nanti engkau dapat membacakannya di hadapan Tuhanmu dengan penuh senyum dan yakin. Lelahmu dengan hafalan adalah bukti engkau ingin menjadi insan pilihan. Maka jangan pernah diabaikan walau sekedip mata jika tidak ingin menyesal di kemudian hari. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah sentiasa Al-Quran, demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di genggamannya. Sungguh, Al-Quran itu mudah hilang dari ingatan, melebihi unta lepas dari ikatan di sendinya." Al-Quran bukan sekadar bacaan, bukan sekadar hafalan. Al-Quran bukan sekadar bacaan nada tinggi dan rendah, tapi lebih dari itu, ada panjang pendek yang menentukan maknanya. Al-Quran bukan sekadar bacaan yang mementingkan irama, tapi ada irama yang sangat berharga. Al-Quran bukan sekadar hafalan juzuk per juzuk, tapi lebih dari itu, penting pemahaman ayat-ayatnya. Al-Quran bukan sekadar mengangguk-ngangguk bahagia, tapi awas, ada ancaman di dalamnya. Al-Quran bukan sekadar puja dan puji, tapi ada perintah dan larangan di dalamnya. Al-Quran bukan sekadar basa-basi, dia tak basah cuma kerana air matamu, dan tak basah meski kau bantah Al-Quran. Nikmatilah dia sebagai karya seni dari Sang Mahakarya. Nikmatilah ia sebagai puisi, ada keindahan di dalamnya. Nikmatilah ia sebagai sajak, ada irama di dalamnya. Nikmatilah ia sebagai syair, ada pesan tersembunyi di dalamnya. Al-Quran, ia adalah peta, pedoman ke arah jalan mana yang hendak dituju. Al-Quran, ia membimbing kita agar tidak jatuh, menuntun agar tidak sesat. Kerananya, peganglah ayatnya erat-erat, angkatlah tinggi-tinggi. Jadikanlah ia lentera yang memberikan penerang, sebagai cahaya yang menyinari langkahmu menuju jalan pulang. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan untuk manusia, bagi menerangi kegelapan hati dan memberi cahaya dalam kehidupan. Setiap umat Islam wajib mengimani, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mempertahankan pengetahuan dan nilai kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran, agar seluruh jiwa dan raga akan terpancar cahaya ketakwaan hingga akhir hayat. Menghafal Al-Quran merupakan amalan yang dapat membimbing jiwa dan fikiran seseorang, kerana jika mampu menjaga hafalan, maka ia akan menjadi ibadah yang berkekalan. Setiap bacaan yang menjadi sebutan di bibir dan getaran di jiwa akan menjalar ke seluruh nadi. Ini bagaimanapun harus selari dengan keperluan kaedah sistematik yang berkesan. Dengan demikian, hafalan Al-Quran tetap wujud dalam minda sampai bila-bila. Jadi, bagaimana cara yang paling berkesan untuk merawat hafalan supaya tidak terus lupa? Saya beri 3 cara. Yang pertama, pastikan surah yang ingin dihafal itu tidak mempunyai kesalahan tajwid, sama ada dari segi baris ataupun huruf. Selain itu, disarankan kepada anda untuk mempunyai seorang guru untuk pastikan sebutan bacaan anda tepat. Yang kedua, bahagikan setiap muka surat Al-Quran tersebut kepada beberapa bahagian, bergantung mengikut cara keselesaan anda menghafal. Yang ketiga, hafal setiap muka surat itu bahagian demi bahagian, disertai dengan seorang guru untuk menyimak bacaan tersebut. Dan inilah cara yang kebanyakan ustaz-ustazah sarankan. Syarat yang paling utama ialah
mantapkan tajwid dahulu sebelum menghafal. Itu perkara asas. Jika sudah mula hafal tanpa tajwid yang betul, susah untuk kita betulkan semula. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua yang menonton.